Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan tajuk pelajaran yang kedua, peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, buka muka surat 10. Dalam pelajaran yang kedua ni ada 3 unit. Unit yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan Perang Badar. Unit yang kedua berkaitan dengan peperangan Uhud. Dan unit yang ketiga iaitu Perang Khandaq. InsyaAllah hari ini kita akan belajar 2 unit sahaja, iaitu Perang Badar dan Perang Uhud. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca dulu, sama-sama kita baca. Nanti akhir sekali Ustaz akan terangkan secara ringkas. Pertama berkaitan dengan perang ni lah kan. Peperangan yang pertama ni, semenjak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak henti-henti berusaha dengan sedaya upaya untuk menghancurkan Islam. Orang Islam telah mendapat perkabaran bahawa orang kafir Quraisy tidak akan membiarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hidup dengan aman di Madinah. Oleh yang demikian, Nabi sentiasa berjaga pada waktu malam. Baginda juga dikawal oleh sahabat baginda. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad SAW keluar memimpin satu pasukan tentera seramai 313 orang yang dilengkapi dengan 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta sebagai tunggangan mereka. Pasukan tentera Islam ini bertujuan untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka mahu mengambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika meninggalkan kota Mekah. Berita keberangkatan tentera muslimin diketahui oleh Abu Sufyan. Beliau dengan segera menghubungi Abu Jahal di Mekah bagi memohon bantuan tentera untuk melindungi rombongan perdagangan dan harta benda yang mereka bawa. Abu Jahal telah keluar dengan memimpin seramai 1,000 orang tentera lengkap bersenjata dan bertemu dengan tentera Islam di suatu tempat bernama Badar yang terletak kira-kira 150 km dari Madinah. Pada 17 Ramadan bersamaan 12 Januari tahun 624 Masihi, berlakulah Perang Badar yang dimulai dengan cabar-mencabar antara panglima perang masing-masing. Ubaidah bin Haris daripada pihak Islam berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah bin Abdul Muttalib berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah dan Ali bin Abi Talib berlawan dengan Walid bin Utbah. Setelah berlaku perlawanan hebat, akhirnya ketiga-tiga pahlawan musuh tewas. Kemudian berlakulah peperangan yang sengit berkesudahan dengan kekalahan teruk di pihak tentera musyrikin. Seramai 70 orang tentera mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, dan 70 orang lain ditawan. Sedangkan di pihak tentera muslimin hanya 14 orang tentera syahid. Dalam Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Tempat berlakunya di Lembah Badar antara Mekah dan Madinah. Bilangan tentera Islam pada waktu itu ialah 313 orang. Bilangan tentera kafir 1,000 orang. Bilangan tentera Islam yang terbunuh 14 orang. Kafir adalah 70 orang, 17 orang termasuk Abu Jahal dan 70 orang lagi ditawan. Ketua tentera pada hari tersebut, pada peperangan tersebut, Islam iaitu Nabi Muhammad SAW. Orang kafir iaitu Abu Jahal. Sebab berlakunya Perang Badar untuk mendapatkan semula harta orang Islam yang dirampas. Dan yang kedua untuk melemahkan ekonomi musuh. Bentuk bantuan Allah iaitu 1,000 malaikat.
Strategi peperangan, Allah menurunkan pertolongan kepada tentera Islam dengan menghantar malaikat bagi mengamburi mata musuh yang melihat tentera Islam seperti aman. Kisah Perang Uhud unit yang kedua. Kekalahan tentera musyrikin Mekah dalam Perang Badar amat memalukan dan mereka ingin membalas dendam. Pada akhir tahun kedua Hijrah, mereka mempersiapkan seramai 3,000 orang tentera lengkap bersenjata diketuai oleh Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi, tentera musyrikin mula bergerak ke Madinah. Mereka terdiri daripada orang Mekah dari kaum Quraisy dan beberapa kabilah lain seperti Tihamah dan Kananah serta hamba-hamba dalam kalangan orang-orang Habasyah. Pasukan mereka dilengkapi dengan 3,000 ekor unta membawa bekalan makanan, 200 tentera berkuda, 700 tentera berbaju besi dan kumpulan wanita yang menyanyikan lagu-lagu semangat. Nabi Muhammad SAW mendapat tahu berita kedatangan tentera musyrikin daripada Abbas, bapa saudara Nabi di Mekah. Baginda segera mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi ancaman ini. Dalam mesyuarat tersebut, golongan muda mencadangkan agar mereka menentang musuh di luar Madinah, manakala golongan tua mencadangkan supaya mereka berkubur dalam kota Madinah. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW membuat keputusan untuk berhadapan dengan musuh di luar kota Madinah, memandangkan kebanyakan sahabat bersetuju dengan cadangan tersebut. Seterusnya, baginda membentuk satu pasukan tentera seramai 1,000 orang. Di antara mereka terdapat 400 orang tentera memakai baju besi dan 50 orang dari pasukan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Dalam perjalanan ke Bukit Uhud, 300 orang tentera Islam berpatah balik diketuai oleh Abdullah Abi bin Salum, ketua munafik, dengan alasan mereka menyangka peperangan tidak berlaku. Namun, turun ayat Al-Quran yang menjelaskan pendustaan mereka. Sebenarnya mereka takut kepada kekalahan, namun 700 tentera Islam yang lain tetap meneruskan perjalanan dan terus berjuang dengan sabar dan bersemangat. Peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu, 17 Syawal, tahun ketiga Hijrah, bersamaan 625 Masihi. Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang tentera pemanah supaya berkumpul di sebuah bukit kecil dan baginda berpesan agar tidak meninggalkan tempat mereka sama ada menang atau kalah, sehingga baginda memberikan arahan. Peperangan Uhud bermula dengan cabar-mencabar antara dua pihak. Keluarlah Zubair bin Awam dari tentera Islam melawan Talha bin Abu Talhah dan Sayyidina Hamzah melawan Asman bin Abi Talhah. Keduanya dapat dibunuh oleh pahlawan Islam. Seterusnya berlaku peperangan dahsyat dan hebat. Tentera Islam yang siap sedia dengan pertahanan kemas sebagaimana yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW berjaya menyerang dan merempuh masuk ke dalam barisan musuh sehingga keadaan mereka kucar kacir. Namun kemenangan tentera Islam tidak kekal lama. Anggota pasukan pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang dengan sangkaan bahawa perang telah tamat. Abdullah bin Jubair berkali-kali mengingatkan mereka supaya tidak meninggalkan tempat itu. Panglima tentera musyrikin iaitu Khalid bin Walid dan Abu Sufyan segera menyerang tentera Islam bertubi-tubi dari belakang bukit, menyebabkan tentera Islam kucar kacir. Namun Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, Umar dan Ali serta beberapa orang sahabat yang lain tetap terus berjuang dengan sabar dan berani. Nusaibah, seorang sahabat wanita yang bertugas merawat tentera Islam yang cedera, berdiri sambil menghunus pedang di samping Nabi Muhammad SAW kerana mempertahankan baginda, manakala Abu Dujanah pula menjadikan belakang badannya sebagai perisai kerana melindungi baginda. Nabi Muhammad SAW cedera kedua-dua lututnya, berdarah kedua
pipinya dan patah giginya. Seramai 70 orang tentera gugur syahid termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala tentera musyrikin yang terbunuh pula seramai 23 orang. Semua tentera syahid dikebumikan di kaki bukit Uhud bersama pakaiannya. Orang-orang munafik telah mengejek tentera Islam yang kembali daripada medan perang Uhud dengan mengatakan, kononnya sekiranya mereka tidak keluar berperang, niscaya mereka tidak akan mati. Perang Uhud ini telah mencatat sejarah hitam kepada tentera Islam. Sifat ingin kepada dunia dan melanggar arahan ketua menyebabkan mereka mengalami musibah yang amat pedih. Namun begitu, kota Madinah terselamat daripada serangan musuh. Okey, kesimpulan daripada perang Uhud, iaitu perang yang kedua, berlaku pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. Tadi perang Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Okay, kalau perang Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. Berlaku di Bukit Uhud. Bilangan tentera Islam asalnya 1,000 orang, tetapi 700 orang sahaja yang sampai ke medan perang kerana 300 orang berpatah balik kerana dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Bilangan tentera kafir pada perang Uhud iaitu 3,000 orang. Bilangan tentera yang terbunuh iaitu Islam 70 orang termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, iaitu tentera kafir 32 orang. Ketua tentera bagi pihak Islam iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi tentera kafir itu Abu Sufyan bin Harbi. Sebab berlakunya perang Uhud, orang kafir mahu menuntut bela membalas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Strategi peperangan, Rasulullah membahagikan tentera Islam kepada 3 pasukan, iaitu yang pertama pasukan pemanah di atas bukit, pasukan yang kedua itu pasukan kanan, dan yang ketiga itu pasukan yang kiri. Kesimpulannya, perang Uhud ini terdapat kekalahan di pihak Islam di atas pemikiran tentera Islam inginkan mengambil harta rampasan perang. Okay, itu sahaja untuk kelas kita untuk hari ini. Okay, InsyaAllah bertemu lagi dalam minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.